Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur, dan malam ini tentunya misi mencari dan menyelamat untuk MH370. Setelah beberapa hari saya bincangkan dalam buletin Awani khas dan malam ini di agenda, kita perlu mengetahui tentang latar belakang teknikal. Ramai yang menghantar pertanyaan kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, termasuk juga capaian internet terhadap laman media sosial saya sendiri untuk memahami apakah fungsi radar dan fungsi satelit. Dan kita ada kepakaran ini di dalam negara sebenarnya. Malam ini saya berterima kasih kepada Dr. Ahmad Sabirin, CEO Astronautic Technology Sdn Bhd ATSB, kerana datang ke sini, kerana Datuk Dr. Ahmad Sabirin dah lama bercakap tentang pentingnya negara dan dalam perlumbaan pergi ke angkasa, terutamanya dalam teknologi satelit untuk memahami. Contohnya, saya pernah ingat dalam satu temu bual bersama dengan surat khabar, Datuk mengatakan bahawa kalau kita nak tahu rumah kita bengkok ke tak, kita kena tengok dari angkasa lepas. Jadi kalau kita ada kemampuan ini walaupun terhad, dan kita boleh jaringkan, kerana dalam temu bual yang sama Datuk Dr. Ahmad Sabirin mengatakan bahawa rakan sekerja beliau ataupun colleagues beliau adalah mereka yang pakar di seluruh dunia dalam ehwal satelit ini, dan kini untuk mengenal pasti harapan terbesarnya adalah teknologi satelit. Oleh itu saya ingin terus bersama dengan Datuk dan mendapatkan pandangan Datuk tentang pandangan Datuk sendiri sebenarnya tentang betapa pentingnya, how crucial it is untuk kita menggunakan teknologi satelit, dan kita tahu itu pun sudah diberitahu sejak kali sidang akhbar. Apakah yang menyebabkan satelit dalam fungsi kali ini mencari dan menyelamat MH370 ini begitu ke tengah sekali? Okey, terima kasih Kamarul. Sebenarnya bagi satelit, kita melihat dia mempunyai upayaan yang amat luas daripada kapal terbang ataupun kapal. Satu lagi, dia dapat memberikan kita kawasan liputan yang amat luas, dengan kadar yang lebih pendek. Sekiranya kita nak melihat suatu kawasan di laut ataupun darat dengan kapal terbang ataupun kapal, dia akan ambil masa yang panjang, mungkin dan kos yang tinggi. Tapi dengan satelit, dengan beberapa saat per minit, kita dapat cover satu kawasan yang luas. Dan di sini saya rasa advantage yang paling ketara bagi satelit, mempunyai kawasan liputan yang amat luas. Dan hari ini kita ada banyak satelit yang kita telah bekerjasama. Kita ada rakan-rakan kongsi kita ada dari pelbagai negara, dan pada hari ini saja kita dah bekerjasama dengan 11 negara dalam misi mencari MH370. Ya. Dah ATSB sendiri, tentunya segala kepakaran diguna pakai kali ini untuk melihat kepada ke mana perginya MH370, dan mungkin kita bernasib baik ATSB telah memulakan meneroka bidang angkasa terutamanya dalam aspek satelit ini, kerana pemain-pemain industri dalam teknologi ini tentunya sudah dikenali oleh ATSB. Yes, itu memang betul. Kita dah lama dalam bidang angkasa ni di Malaysia, dan pemain di dunia pun dah kenal kita. Satu lagi yang kita lihat di sini, yang saya sudah maklum, sebagai sebuah syarikat milik kerajaan, kita mempunyai upayaan yang bergerak dengan pantas. Bila kejadian ini berlaku pada 10 hari yang lepas, kita telah menelpon kawan-kawan kita, dan dengan serta-merta semuanya bergabung dan membantu kita dengan ambil imej-imej yang bersesuaian. Tapi pada minggu lepas kita fokus kepada kawasan Laut Cina Selatan. Dan pada masa tersebut kita telah mengadakan imbasan berulang-ulang kali. Maknanya laluan satelit? Laluan satelit. Kita menggunakan sensor radar dan juga optikal. Radar ni mempunyai kelebihan dapat melihat pada waktu malam. Dan optikal ni mempunyai kesan terhad, tapi dia dapat berulang-ulang kali. Jadi bila kita ada 11 satelit yang berulang pada kawasan yang sama, dan bila kita sweep that area many times, kita mempunyai banyak peluang untuk mencari sesuatu sekiranya ada di lautan. Malahan kita jumpa 2 objek yang tidak dikenali, tapi kemudian kita dapat pastikan itu adalah false alarm. Dan yang saya bincang dengan rakan-rakan di ATSB, kita katakan sekiranya pesawat tersebut ada di kawasan Laut Cina Selatan pada minggu lepas, kita telah menjumpai dia, dan kita mesti menjumpai dia. Tapi sekiranya dia tidak ada, kita takkan jumpa. Dan the fact that kita dah tengok banyak kali dan tidak jumpa, kita yakin dia tidak ada di kawasan tersebut. Dan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata sekarang kita melihat pada kawasan baru dengan turn back, kita rasa lega. Kan sekurangnya sekarang ni kita telah melihat kawasan baru, dan mungkin ada satu peluang bagi kita mencari di tempat yang baru. Tapi pada masa yang sama, satelit ini mempunyai
limitasi sebabkan dia tidak dapat melihat, dia tidak mengejar benda-benda yang bergerak. Okey. Dia lebih kepada melihat kepada objek yang still, objek yang tetap di muka bumi. Dan ini menjadi mungkin satu kekurangan bagi satelit. Tapi walau bagaimanapun, kita juga bila kita berimbasan berulang-ulang kali daripada utara ke selatan, dan kekerapan ini diharapkan dengan 11 satelit yang kita ada, pelbagai resolusi dan sensor yang pelbagai, peluang kita untuk melihat apa saja di muka bumi ini adalah lebih cerah. Tapi satu yang kita kena faham, setiap imej yang diambil itu harus diproses untuk dikenal pasti apa yang ada di situ dan apa yang tidak ada. Dan ini akan mengambil sedikit masa. Tapi walau bagaimanapun kita berharap dengan data ini kita dapat berikan pada kerajaan melalui MOSTI, supaya dapat kita membantu sama-sama mencari sekiranya ada dalam kawasan yang dimaklumkan dalam koridor utara dan selatan yang telah dimaklumkan pada minggu lepas tu. Rakan-rakan yang disebut oleh Datuk Doktor, adakah mereka satelit yang dipunyai oleh kerajaan negara-negara berbeza ini ataupun juga satelit yang dipunyai oleh pihak swasta? Kerana kita tahu maklumat yang paling penting tentang ping ataupun digital handshake itu datangnya pada satelit komunikasi Inmarsat contohnya. Ini sebenarnya kita bekerjasama dengan satelit yang dipunyai oleh swasta dan kerajaan. Contohnya kita bekerjasama dengan syarikat Astrium daripada Perancis yang mempunyai rangkaian Spot 5 dan 6, Terasa, radar dan juga satelit Pleiades yang mempunyai high resolution. Kita juga bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti di Nigeria, seperti di Emirates, UAE, yang membantu kita menggunakan satelit aset-aset angkasa dia bagi mengambil imej-imej sedia ada. Dan kita juga bekerjasama dengan syarikat swasta di Kanada. Dan saya rasa satu kelebihan yang kita ada di sini, bila kita bercakap dengan syarikat swasta, kita lebih terbuka dan lebih pantas dalam membuat keputusan untuk membantu dalam misi mencari MH370. Tapi Datuk, mungkin soalan terakhir sebelum rehat yang pertama ini adalah aset-aset angkasa lepas yang begitu bernilai, berbilion tidak pun beratus juta ringgit dan sebagainya. Adakah mereka membantu dalam konteks bagaimana sebenarnya? Sebenarnya dalam satu Carta Bangsa Bersama-Satu, setiap negara-negara member state di mana Malaysia adalah satu member state bagi Bangsa Bersama-Satu dalam bidang teknologi angkasa, sekiranya ada bencana alam, disaster dan sebagainya, sebuah negara-negara wajib memberi bantuan dengan membekalkan imej dan sebagainya. Dan di kawasan Asia Pasifik pun kita ada di bawah APRSAF, Asia Pacific Regional Space Agency Forum, kita ada juga satu lagi yang dipanggil sebagai Sentinel. Di UN yang dikenali sebagai UN Spider. Ini khusus bagi membantu negara yang dilanda bencana supaya diberi bantuan oleh negara-negara lain yang mempunyai keupayan teknologi. Okey. Saya lepas ni kalau boleh nak buat Datuk Doktor melihat pada peta-peta, kerana orang hebat teknikal satelit sebagainya, mereka kena ada elemen teknikal baru boleh menjelaskan dengan lebih tepat kepada kita. Itu kita ikuti selepas ini. Misalnya ramai yang bertanya kenapa ada dua lingkungan ataupun arc yang perlu diteliti dan kenapa kita tak tahu sama ada dia naik ke atas ke turun ke bawah ke. Itu kita akan bincangkan selepas ini. Anda masih menonton agenda awal ni dan saya perlu bawa Datuk Doktor untuk melihat kepada peta. Tetapi sebelum itu mungkin saya nak minta Datuk Doktor terangkan dulu tentang kawasan liputan satelit itu. Sementara rakan saya akan masuk dan mungkin membetulkan sedikit graf untuk mendapat lebih tepat lagi gambarannya. Dan mungkin kalau Datuk boleh ceritakan dulu beza di antara satelit geostationary dengan satelit yang bergerak itu kepada penonton, sementara mereka tolong dapatkan saya menu yang saya nakkan untuk paparan grafik ini. Okey. Apa beza geostationary? Kerana yang saya faham geostationary ini dia mengikut pusingan orbit bumi dan yang satu lagi tu dia bergerak. Betul. Kita boleh tunjukkan sebenarnya sini. Bagi geostationary, kita ada sebuah satelit yang melihat kalau boleh lukis sini Ya. Kalau katakan saya lihat di lukis kawasan sini, bagi satelit geostationary dia akan sentiasa melihat kawasan ini pada setiap masa. Dan contohnya bagi Inmarsat, dia akan ada banyak liputan. Dia bergantung berapa banyak satelitnya dia ada dan seterusnya. Kita tahu Inmarsat ada di sini,
Di sini dan di sini. Dan di sini akan ada area-area yang dia overlapping lah. Ini bagi satelit geostationary. Bagi satelit yang LEO pula, dia akan bergerak daripada atas ke bawah. Begini north ke south, dan ini mempunyai halaju yang berbeza dan juga dia punya kawasan liputan yang berbeza. Bagi satelit geostationary, kalau geo ni dia akan bergerak dalam masa 24 jam. Untuk satu pusingan. Tapi bagi LEO pula, kalau saya tulis sini LEO, tak dekat sini, LEO dia akan bergerak dalam masa 90 minit. So setiap masa dia akan melalui kawasan ini dengan balik macam tu. Ini bagi satu satelit. Kalau kita ada 11 satelit atau lebih, kita boleh langkahkan banyaknya imej-imej yang dapat diliputi oleh kawasan tersebut. Datuk, kita tahu dalam sidang abang diberitahu bahawa ada 6 digital handshake ataupun ping itu yang bergerak, dan sebab itu akhirnya yang akhir itu boleh diketahui kemungkinan ke sana atau ke bawah. Kenapa kita tak boleh tahu dia ke atas atau ke bawah itu? Ini sebenarnya kita tahu from the last position daripada ping tersebut daripada Inmarsat. Dan knowing satellites, knowing the aircraft di sini, dia boleh bergerak atas ke bawah. Itu yang bukan kita tak tahu di mana latitude dia dan di mana velocity dia ke atas atau ke bawah. Itu yang menyebabkan kita tak tahu di mana dia berada. Maknanya Datuk, sekarang kita perlu mencari di kawasan ini, sini dan sini. Bagaimana sekarang satelit boleh membantu, kerana ini kawasan begitu besar untuk dicari dengan sebarang pesawat. Tapi dengan satelit kita akan dapat melihat kawasan begini. Kita lihat kawasan begini. So kita kalau lihat kawasan yang sebegini, kita akan dapat membuat satu imbasan yang begitu besar. Dan sekiranya dapat sesuatu yang kita rasa ada yang objek-objek khusus yang kita nak tahu, kita akan menggunakan objek-objek resolusi tinggi. Dan sekiranya kita dapat sesuatu di sini katakan, tapi kena ada koordinat lah. Kena ada koordinat, dan di sini kita akan zoom in dengan high resolution satellite. Dalam konteks itu juga, mungkin satelit dipadankan dengan data-data. Kerana tentunya kawasan sini semuanya penuh dengan radar-radar sini dan sana. Diego Garcia ada radar yang katakan begitu kuat kerana ia tujuan ketenteraan untuk menghantar askar ke Afghanistan dan sebagainya. Padanan dua data berbeza ini, radar sama ada primary atau secondary itu dengan satelit ini tentunya memberi liputan yang lebih tepat lagi. Sebenarnya kita bila ada dengan Inmarsat dengan India, di sini dia ada satu satelit nama GSAT-7. Sebuah satelit military ataupun Rukmini dipanggil dalam India. Ini mempunyai kawasan liputan di kawasan Indian Ocean sini. Dan dia akan dapat mengetahui setiap pergerakan ataupun telekomunikasi yang berlaku dalam kawasan tersebut. Dia sebagai satelit geostationary dan melihat terus kepada kawasan ini. Sekiranya ada sebarang telekomunikasi yang dapat diambil daripada Inmarsat, satelit India ini dapat, saya rasa dia dapat interpolasikan di mana sebenarnya satelit tersebut berada. Doktor, kalau radar, ada orang yang duduk di pusat kawalan trafik udara tu dan dia tengok skrin tu dan tengok beep ataupun titik-titik tu gerak. Kalau satelit, adakah dia akan mencerapkan semua syarat yang dia cerapi, tetapi itu perlu diproses kemudian apabila melihat kepada rakaman data yang satelit itu rakamkan, atau bagaimana? Sebenarnya bagi satelit dia akan mencerap semua tempat. So kita tak tahu, in fact kita melihat pada satu kawasan blind. This is all blind areas to us, dan kita akan melihat di mana kita tak tahu di mana ada, katakan contohnya MH370 adakah di atas ataupun di bawah. So kita mencerap di semua kawasan. Dan our analysis akan melihat di mana adanya objek-objek yang mungkin berbeza. Saya nak tanya, kalau kita tahu satelit Inmarsat tu, kita tahu ada satu di sini dan satu situ dan ada kawasan berlapur. Tapi saya difahamkan bahawa isyarat yang dihantar itu, kalau ada satelit lain yang berada berhampiran, mereka juga boleh mendapat isyarat itu. Cuma mungkin mereka tak tahulah kerana mereka tidak melihat. Tapi sekarang ini apabila kita gabungkan semua data itu, mungkinkah ada satelit-satelit lain yang pada waktu dan tarikh yang sama itu, kerana kita tahu bila waktunya, juga boleh sekarang dipetakan supaya kita dapat lebih daripada 2 satelit, iaitu 3, 4 atau 5, maka kita boleh tahu arah dan juga tempat. Itu memang kita rasakan sekiranya ada data-data tersebut. Tapi bagi sebuah satelit yang lain yang dapat membaca data tersebut, saya rasa agak remote. Tapi mungkin besar kemungkinan kita akan ada kapal-kapal di sini yang dapat membaca isyarat yang sama. Pasal bila dia hantar distress call ataupun dalam ping dia kepada Inmarsat, kapal-kapal ni akan dapat mendapat imej sama ada pesawat laut maupun pesawat udara. Yes. Okey.
Saya rasa saya nak pergi rehat yang terakhir. Apabila kita kembali nanti, kita akan kembali duduk di sana supaya kita boleh bincangkan bagaimana keupayaan canggih satelit ini boleh mengecilkan kawasan-kawasan yang jika kita dapat lebih maklumat, kita boleh dengan segera menumpukan kepada kawasan itu kita bincangkan selepas ini. Saya rasa berterima kasih kerana teknokrat, pemikir, saintis, penyelidik datang ke Astro Awani ini kerana banyak ilmu yang mereka berikan. Dan saya lebih berterima kasih kerana Astro Awani berpeluang mengenali Datuk Dr. Ahmad Sabirin dan juga ATSB yang telah mendahului penerokaan Malaysia ke ruang angkasa. Mungkin belum menghantar angkasawan dan kapal space station dan sebagainya, tapi kita ada satelit di atas sana. Dan oleh itu saya nak meminjam kepakaran Datuk Dr. Ahmad tadi. Beliau telah tunjukkan kepada kita footprint ataupun tapak liputan oleh satelit itu. Sekarang saya nak balik kembali supaya sebelum kita habiskan agenda Awani malam ini, rumusannya Datuk Dr. Ahmad Sabirin adalah ada dua jenis satelit. Satu yang pengimejan yang mengambil gambar dan satu lagi menghantar mungkin isyarat radar yang boleh mengesan kehadiran. Jadi sekarang ni terpulang kepada kerja-kerja data forensik, melihat, mengumpul pengaturcaraan komputer, macam mana nak atur cara komputer supaya mencari, kerana tentunya data-data ini dimuatkan dengan canggih masuk ke dalam pelayan-pelayan atau server-server tertentu. Contoh, itu gambaran secara kasar oleh saya yang tidak mengenali bidang ni. Pandangan doktor? Satu kekangan bagi kita dalam bidang teknologi angkasa, apabila kita deal dengan different images from different satellites and different data from different satellites, tidak ada satu platform yang boleh membaca semua standard script. Setiap negara pengeluar satelit dia akan membuat platform tersendiri. Malahan benda ini telah lama dibincangkan pada peringkat UN. Apabila kita mencari disasters, kita kena satu platform standard. Buat masa ni belum satu standard lagi dalam teknologi angkasa. Itu menyebabkan saya rasa satu limitation untuk menggabung data-data ni, fusionkan dia. So kita masih belum dapat nak fusionkan data-data ni daripada image dari Perancis dengan India, katakan. So itu satu kelemahan sistem yang sudah ada. Jika dalam pasukan mencari dan menyelamat ini, bagaimana kita perlu gabungkan semua ini? Jadi sekarang ini bagaimana kita nak merintis jalan? Kerana itu macam Datuk kata tadi, mungkin belum begitu licin perjalanannya, tapi untuk MH370 ini itu perlu kita lampaui. Bagaimana caranya dan bagaimana agaknya ini akan dilaksanakan? Saya rasa MH370 telah membuat satu lembaran baru dalam penggabungan data, dalam data forensiknya, dan mungkin dalam segi aviation standard dan juga industri aeroangkasa satu bidang yang baru yang belum lagi diketahui oleh global, oleh dunia. Dan saya rasa satu mekanisme perlu diwujudkan bagaimana kita nak memantapkan data ini supaya boleh dibaca oleh semua orang dengan pantas. Dan bagi saya ianya bukan satu yang amat sukar. Ia adalah laku dengan satu algoritma saja. Yang di mana kita dapat bentuk algoritma ini untuk baca data-data yang hampir sama dan difusionkan. Just kalau kita gambarkan, kita ada puluhan ribuan data daripada satelit dan kita ada software-software yang dapat digunakan untuk mencari sesuatu. Dan sekiranya kita dapatkan satu algoritma ini dibina dalam negeri ataupun luar negeri, saya yakin kita akan dapat keupayaan yang lebih baik pada masa depan. Datuk, timbul persoalan tentang masa itu, kerana semua orang nakkan cepat, tentunya itu sudah lumrah. Tetapi apakah selain pada banyaknya data itu, kerana kita tahu untuk mengetahui data kepastian di antara apa yang dikesan oleh radar primary ataupun radar utama itu perlukan masa berhari-hari untuk dipadankan dan semua pakar mengetahuinya. Dan itu juga memerlukan kita membuka capaian mungkin maklumat sensitif untuk orang lain melihatnya supaya mereka boleh melakukan yang sama. Tapi saya bayangkan kalau data daripada radar utama ataupun primer itu sudah sebegitu sensitif, bayangkan data-data daripada satelit yang boleh melihat kepada pelbagai negara itu.
Dia memang pada hari ini data-data satelit dia masih lagi dalam lingkup milik militeri di satu dunia. Malahan di Amerika Syarikat pun data mining menjadi satu industri. Dan saya setuju dengan masa diambil bagi memastikan sesuatu. Dan inilah yang kita tidak ada dalam bidang satelit, di mana image yang kita ada tu kadang-kadang kita detect satu objek, tapi dia harus diverifikasikan oleh kapal terbang ataupun kapal. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita telah nampak 2 objek pada minggu lepas, tapi didapati objek tersebutlah objek yang palsu. Dan juga kita nampak juga titisan minyak yang dapat dilihat oleh orang ramai dalam televisyen minggu lepas, dan minyak ini datang daripada kapal-kapal dalam Laut Cina Selatan. So dan sekarang ni ia menjadi lebih cabarannya sebab kita melihat kawasan yang amat luas tanpa tahu di mana dia berada. Dan di sini saya rasa satelit memainkan peranan yang amat besar untuk detect kawasan yang luas ni, dan dapat je sesuatu kepastian mengenai sesuatu objek yang ada disampaikan kepada pasukan SAR untuk mencari dengan lebih tepat. Salah satu perkara yang difikirkan penting itu adalah keupayaan tempatan. Kerana untuk mengkoordinasi suatu usaha yang begitu luas itu sampai ke Turkmenistan, Kazakhstan, bawah sampai ke Australia dan juga mungkin ke Diego Garcia, bagaimana kita nak membayangi usaha-usaha yang dilakukan di setiap tempat itu? Tentunya kita perlu menggabungkan kepakaran tempatan untuk membayangi setiap langkah itu, sama ada melihat pergerakan satelit dan membaca liputannya ataupun pemadanan data itu. Pada pandangan Datuk, bagaimana itu boleh dilakukan? Adakah kita cukup keupayaan itu atau bagaimana? Saya rasa mungkin kita ada keupayaan dari segi teknikal bagi membayangi setiap yang dilakukan. Tapi mungkin yang kita tidak ada pada hari ini adalah pengalaman. Sebab Malaysia ni sebuah negara yang aman. Tidak pernah berlaku perkara-perkara begini. Dan saya rasa kita tidak pernah dimohon untuk mencari sesuatu dengan jangka masa yang pendek. Saya rasa dalam SOP tersebut, saya rasa mungkin kita agak lagi bukan dekat Malaysia, tapi saya rasa satu dunia. This fenomena yang terjadi ini satu misteri yang belum terungkai. So saya rasa walaupun ada kepakaran, tapi kita belum ada pengalaman untuk melaksanakannya. Mungkin hujah terakhir adalah tentang ini dikatakan akan mengubah sejarah penerbangan dunia. Mungkin sistem komunikasi kena ada yang tidak boleh dipadamkan secara manual, contohnya. Dan ramai yang melihat hanya pada penerbangan, tapi saya rasa industri satelit juga akan berubah selepas ini kerana MH370 ini menuntut supaya keupayaan satelit itu digunakan. Saya rasa mungkin industri penerbangan dapat belajar daripada industri satelit, di mana setiap data yang daripada satelit tidak dapat dipadamkan. There's no on and off switching for satelit, di mana ianya boleh dikesan pada bila-bila masa. Pada masa ini kita masih ada lagi keupayaan untuk on and off bagi kapal terbang. Jadi mungkin ini satu perkara baru yang boleh diambil kira bagi memastikan pengesanan berjaya dapat capai. Terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Ahmad Sabirin. Sama. Dan terima kasih kepada warga ATSB yang memastikan boleh CEO berada di sini, dan kita terima kasih kepada kepakaran yang digunakan, dan ini adalah satu bidang yang menuju ke depan perlu kita jejaki dan masuki dengan lebih lagi. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, dari Instagram, Facebook ataupun Twitter, kerana setiap cebis maklumat itu kita tidak tahu, mungkin akhirnya akan begitu berguna sebagai petunjuk untuk perkara yang ingin kita hajati itu. Dan kita insya-Allah akan terus membincangkan MH370 sehingga kita berjaya menjumpainya. Sekian, jumpa lagi. Thank you so much.